Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق واستواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. من تمسك سنتي عند فساد أمتي فله أجره شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم رسوله. Jadi alhamdulillah tuan-tuan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua kehidupan. Satu kehidupan yang ada mati, satu lagi kehidupan tiada ada mati, tak ada mati. Dan semalam kita mati, hari kita hidup, pagi ini hidup, alhamdulillah. Biasa mati, tapi pagi tadi hidup. Hari-hari kita ni mati, dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditiupkan ruh. Dan satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan kita terus, akan matikan kita. Setiap manusia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafsi, jiwa akan didatangi kematian. Mati datang. Mati datang bukan hanya satu bentuk, macam-macam bentuk mati datang. Ada mati dengan peluru, kematian datang dengan peluru. Ada kematian datang dengan anak panah. Ada kematian datang dengan tayar lori. Ada yang kematian datang dengan COVID pula sekarang. Itu yang melekat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mati dipanggil kehidupan dunia. Sebelum mati dipanggil kehidupan dunia. Selepas mati itulah akhirat. Kubur adalah permulaan akhirat. The beginning. The beginning. The beginning of akhirat. Dan dunia ni tuan-tuan yang mulia akan berakhir bila datangnya maut. Dan maut ni datang tidak kira tua, muda, sakit, sihat, COVID, rubella, AIDS. Dia bukan kira itu. Maut datang bila-bila, di mana saja, siapa saja, di mana saja, siapa saja, setiap kali, setiap hari. Malaikat maut bersama dengan malaikat apa yang jaga rezeki? Mikail. Malaikat Mikail. Kan? Malaikat maut apa nama dia? Israel. Maka Israel akan rujuk kepada Mikail. Wahai kata Israel, wahai Mikail, hari aku ada senarai. Ditunjukkan senarai. Adakah si Fulan bin si Fulan ni ada rezeki dia lagi? Ada pizza ke? Ada tom yum ke? Ada ikan kayu ke? Apa ini?
biryani ke, ikan bakar ke, Chapati ke. maka Israel akan cek. Israel dia akan cek Abdul Muhammad Syafiq Abdul Hamid. Dia akan cek. Ada satu keping roti canai lagi. Di tempatnya pun. Je Hazrat. Diatur berapa keping gitu. Kuahnya apa? Pun ditulis. Dal lagi. Air minum dia apa? Itulah last. Chai lagi. Itu yang terakhir. Ada. Pukul berapa? Hari Jumaat. Semua komplit dah. Semua dah tulis dah. Tak payah KKM nak cari. Senarai mati hari-hari. Senarai mati tu. Senarai ni dah ada dah. Sebelum adanya langit dan bumi 500 tahun dulu. Bukan baru nak wujud dunia ni, baru lahir orang tu baru ada rezekinya. Satu orang manusia tu dah ada rezeki 500 tahun sebelum wujudnya langit dan bumi pun. Allahu Akbar. Bukan lahir tu baru nak rezeki, bukan ada SPM baru ada rezeki. Bukan habis sekolah baru tahu rezeki. Rezeki dah tahu dulu dah. Jadi Mikael cek. Ada. Cek punya cek. Okey. Jadi hari tu Israel dia pun tunggu. Ziarah kita tunggu. Lepas kita habis saja rezeki, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tak ada kena-mengena dengan sakit pun. Tak ada kena-mengena dengan apa-apa pun. Bila ajal datang, maka tidak dicepatkan sesaat, tidak dilewatkan saat. Jadi tuan-tuan yang mulia, itu mati yang mana memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Bila manusia mati saja tuan-tuan yang mulia, maka barulah dia nampak apa yang dia tak nampak. Apa yang mata dunia tertutup, maka mata akhirat terbuka. Jadi dalam dunia ni yang tak nampak akhirat ini, maka bila mati dia terbuka. Ada mungkar nakir, ada syurga, ada neraka. Maulana Umar Palanpuri, apa syair dia? Syair dia, jisi karni wesi barni nama neto karke dek, jannat bhi hai dozak bhi hai nama neto marge dek. Jisi karni wesi barni. Siapa yang menanam, dia akan dapat hasil. Namanya itu percaya ataupun tidak. Karke dek, buat dan lihat. Jannat bihe, dozak bihe. Syurga ada di sini, neraka ada di sini. Namanya itu percaya ataupun tidak. Marge dek, mati dan lihat. Jadi tuan-tuan yang mula mati nampaklah. Mau nampak syurga, mau nampak neraka, mati. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, Nabi-Nabi dihantar ke dunia untuk fahamkan manusia apakah maksud dia dihantar. Apa maksud? Manusia tuan-tuan yang mulia, apa dia faham maksud tuan-tuan yang mulia, sehingga dia sibuk dengan keperluan dan kehendaknya. Satu keperluan, satu kehendaknya. Manusia ni boleh hidup dengan keperluan, tapi manusia mau lebih daripada itu. Lebih daripada keperluan dipanggil kehendak. Kehendak. Jadi kehendak ini apa? Dipanggil nafsu. Allahu Akbar. Keperluan dia. Keperluan dia hanya satu pinggan. Tapi dia nak berapa pinggan? 2 pinggan, 3 pinggan. Dia punya nafsu tu tuan yang boleh 3-4 pinggan. Tak percaya, puasa dia. Cuba buka puasa, nak buka puasa. Nak buka puasa tu. Berapa banyak ABC, jagung, cau laici.
Sebaris kedai bazar Ramadan semua dia mau beli dari ujung ke ujung. Tapi bila dia makannya, makan sikit, minum sikit, habis. Tak larat minum dah. Jadi nafsu manusia melebihi keperluan dia. Makan minum, apa keperluan manusia? Makan minum, tidur rehat, rumah, pakaian, anak isteri, kenderaan. Jadi 5 perkara ni boleh ambil dengan sekadar keperluan. Sekadar keperluan boleh ambil. Jangan melebihi. Jangan melebihi daripada keperluan-keperluan kita. Jadi tuan-tuan yang mulia hari ni, tuan-tuan yang mulia, boleh jadi kaya, boleh. Jadi kaya macam Nabi Sulaiman AS. Boleh. Boleh ada ada kereta besar, rumah besar, boleh. Tapi mau jadi macam Abdul Rahman Azad, apa nama? Abdul Rahman Auf Azad. Tapi tuan-tuan yang mulia mau cari itu macam punya orang, ini zaman macam mana? Yang kebanyakan manusia lalai dengan harta benda, anak pinak. Semua apa yang ada dalam dunia ni melalaikan, sehingga dia lupa maksud dia. Sibuk dia dengan keperluan dia sampai dia lupa maksud. Apa maksud Allah hantar ke dunia? Allah SWT hantar kita dunia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Jadi aku jadikan jin dan manusia. Dia bagi tahu jin dulu. Jin ni dan manusia. Sebab sebelum manusia ada satu makhluk lagi panggil jin. Setelah jin baru manusia wujud. Dan manusia untuk mentaati perintah. Ulama bagi tahu manusia makhluk terakhir diciptakan. Makhluk terakhir dicipta antara 124,000 makhluk ni. 124,000 makhluk ni yang terakhir sekali manusia. Manusia yang terakhir. Dan itu yang paling risau pasal rezekinya. Paling risau pasal rezeki manusia. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, dalam dunia tuan-tuan yang mulia, 60% makhluk tu berada di udara. Berada di udara. 60%, yang 40% di kalangan 40%, 70% makhluk tu berada di air, dalam lautan. Hanya dan 30% yang darat, antara darat dan laut, daratan 30%. 70% daratan adalah hutan dan padang pasir. Manusia ini tuan-tuan yang punya hanya sikit saja daripada 1/10 daripada daratan. Tuan-tuan tak percaya, tengok peta dunia, tengok topografi dunia. Tahu topografi? Lama dah tak belajar geografi. Penempatan manusia dalam dunia hanya 10%, tak sampai. 10% daripada daratan yang ada dalam dunia. Tolak dengan padang pasir, tolak ais, tolak hutan. Tapi manusia, maknanya bahan makanan manusia lebih banyak daripada manusia. Tapi manusia masih risau lagi. Kucing tak risau. Kucing datang, weng, goyang kaki, goyang sondol, dapat ikan, kepala ikan. Ikan tak risau. Ikan kat laut. Pernah ke ikan di laut pergi darat? Mohon di VPN. Pernah ke haiwan di hutan datang ke darat? Minta apa? Malutang orang di darat? Tak pernah ada. Makhluk tu ada rezeki, yakin. Tapi yang paling risau rezeki manusia. Hutang sana, hutang sini.
kejar sana, terkejar sendiri, paling risau. Padahal tuan yang mulia, Allah telah bagi akal dengan manusia yang boleh begitu. Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hantar kita ni sebagai umat yang paling istimewa, the special umat, the best umat of the whole mankind. The best umat from the whole mankind. Kamu adalah umat yang terbaik, sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, the best prophet sallallahu alaihi wasallam is the best prophet from the 124,000, 124,000 Nabi-Nabi yang terbaik dan yang terakhir adalah Nabi SAW, penyempurna dakwah segala Nabi-Nabi. Penyempurna maksudnya perasmi, dan penyempurna, menyempurnakan majlis. Menyempurnakan majlis maknanya satu bangunan dia ada satu batal lagi siap. Satu batal lagi siap. Nabi SAW bagi tahu bagaimana satu bangunan yang tak siap satu binaan, dan aku adalah penyempurna kepada binaan itu. Dan Nabi SAW menyempurnakan dakwah Nabi-Nabi. Nabi dihantar kepada semua manusia, daratan, lautan, jin, ikan, semua. Laqad kana lakum, apa nama dia? Sesungguhnya Nabi SAW dihantar kafatan linnas. Nabi SAW dihantar kepada kafatan linnas, ataupun kepada seluruh umat di seluruh alam, seluruh makhluk. Nabi bukan saja dihantar kepada manusia, tetapi makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi SAW penyempurna. Umat ini telah dipilih, Nabi juga telah dipilih. 40 orang Nabi-Nabi minta dengan Allah untuk dijadikan umat. 124,000 Nabi-Nabi, tidak ada satu Nabi yang tidak bagi tahu kepada kaumnya bahawa akan ada satu masa akan datang Nabi terakhir dan ada umat yang terakhir. Semua Nabi-Nabi memberitahu kepada kaumnya akan ada Nabi yang terakhir yang akan dihantar kepada umat yang terakhir. Cerita kita, cerita saya, cerita tuan-tuan telah diceritakan oleh Nabi-Nabi terdahulu kepada umat-umat terdahulu. Dan Nabi-Nabi menceritakan kelebihan umat ini. Kelebihan umat ini tentunya. Sehingga tentunya mulai timbul rasa cemburu kepada umat-umat terdahulu kepada umat ini. Bahkan tentunya yang mulai Nabi pun cemburu. Nabi pun cemburu kepada umat ini. Allahu Akbar. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada seluruh dunia dan seisi-isinya. 2 rakaat selepas matahari terbit, tunaikan 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah yang mabrur. Allahu Akbar. 2 rakaat sebelum zuhur sama nilainya dengan tahajud. 2 rakaat tahajud. Allahu Akbar. Palinglah orang jealous, seketika berdiri jalan Allah lebih baik berada di depan Hajarul Aswad di malam Lailatul Qadar. Satu malam Lailatul Qadar bersamaan dengan 1000 bulan bersamaan dengan 84 tahun. 84 tahun, satu kali bersolat di depan Hajarul Aswad, gandaan 100,000. Cerita fadilat umat ini telah diceritakan oleh Nabi terdahulu kepada umat terdahulu, sehingga timbul cemburu yang menceritakan tu pun Nabi tu pun cemburu kepada umat. 40 Nabi-Nabi minta untuk dijadikan umatnya. Mula-mula minta Nabi dulu. Yalah, kalaulah boleh, aku mau jadi itu Nabi umat aku. Allah kata, tu vacancy, tak ada kosong. Yalah, itu umat ada kosong. Umat tu ada kosong. Allah pun beritahu, umat pun tak ada kosong full. Siapa yang isi umat ini? Siapakah yang mengisi umat ini sehingga permohonan Nabi-Nabi terdahulu untuk jadi umat ditolak? Siapa dia? Allah. Femar. Kalau Femar tak ada dalam list umat ini, maka Allah telah pilih Nabi untuk jadi umat.
ganti tempat kau jadi umat macam tu. Allah tolak permohonan Nabi-Nabi untuk jadi umat kerana adanya Fir'aun. Jadi Nabi macam Nabi. Kalau si bapak bilang Nabi bapak sudah. Nabi bapak. Jadi tuan yang dimiliki Allah Ta'ala, untuk itu kita kena faham kerja. Dan kerja kita hari ini rata-rata boleh dikatakan 90% orang Islam mengatakan hidup umat ini untuk ibadat. Dan tak terlintas langsung dalam otak umat ni tuan-tuan yang mulia bahawa umat kerja, Nabi kerja dia. Buatlah bancian. Buat bancian. Islam tu apa? Islam sembahyang, puasa, zakat, haji. Haji. 2-3 kali haji. Sembahyang, puasa, tarawih lebih kurang. Puasa sunat, umrah, sedekah. Semua on the list dia cakap. Tak ada pun satu dia sebut bahawa kerja Nabi kerja kita. Ini 90% umat berfahaman ini. Dan dia tak faham pun dia umat Nabi SAW. Dia bertanggungjawab bekerja Nabi SAW. Dia pun kena buat kerja ini. Dia pun kena bangkit dengan kerja ini. Ini sebab tuan-tuan yang mulia, umat tidak faham maksud hidup. Umat faham maksud hidup ibadat, sehingga lupa kerja sebenar. Kerja mengajak manusia kepada Allah. Sama macam kerja Nabi. Apa maksud kerja? Apa maksud umat? Umat adalah naib kepada Nabi SAW. Niabat. Apa maksud naib? Maulana. Naib punya kerja sama dengan kerja dengan siapa yang dia naibkan. Naib Amir. Mana naib Amir? Naib Amir apa? Captain. Kalaulah Amir ni syahid. Amir kan. Itu Amir ni syahid. Maka kerja naib Amir ini adakah kurang daripada kerja Amir? Kerja dia sama saja dengan kerja Amir. Jadi begitu juga kita, setiap umat adalah naib kepada Nabi SAW. Maka kerja umat tidak kurang sedikit pun daripada kerja Nabi. Sebagaimana Nabi dihantar untuk seluruh alam, seluruh umat, kepada seluruh makhluk, begitu juga setiap individu umat dihantar pada seluruh alam, setiap makhluk. Apa yang Nabi cakap, kita cakap. Apa yang Nabi sampaikan, maka dari itu nanti yang mulai di hajatul wida, apa Nabi begitu, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Maka tuan-tuan yang mulia, untuk itulah tuan-tuan yang mulia, kita kena keluar jalan Allah Ta'ala. Keluar jalan Allah Ta'ala untuk faham maksud hidup. Untuk faham ekonomi berapa tahun? Right? 2 tahun belajar. 3 tahun. Di mana belajar? Ada tempat dia. Ada guru dia. Ada orang yang mahir tentang itu. Begitu juga Maulana. 8 tahun berhadapan. Kalau pelajar lain berhadapan dengan rotan, 8 tahun. Maulana berhadapan dengan penumbuk. Ustaz Abdullah. Jadi berhadapan dengan singa. Budak madrasah bilang singa. Duduk dalam kandang singa 8 tahun. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita nak faham agama, Allah Akbar. Setakat sebulan duduk magazin, Allah. Mana boleh faham lagi? Setakat 2 bulan. Amir, berapa bulan dah markaziat? 3 bulan, 4 bulan, dah faham? Tak faham. Nabi SAW 13 tahun nak kasih faham. Boleh? InsyaAllah markaziat 13 tahun. InsyaAllah. 13 tahun. Tapi permulaan itu saja boleh, jangan teruslah. Kita bagi masa di markaziat ni, dan kemudian kita keluar jalan Allah Ta'ala. LDS kita minta 7 bulan. 7 bulan boleh? Belum ada orang lakukan lagi 7 bulan.
Berapa bulan kan? Berapa bulan sudah kau? 3 bulan. Itu balik-balik, tak boleh. 7 bulan, 4 bulan jalan Allah, 3 bulan, 2 bulan apa? Nizamuddin, sebulan Hikmat Sultan. 4 bulan Tagala Makkah. InsyaAllah tuan. Tiap tahun kita tingkatkan sampailah satu orang itu akan mati mengikut apa yang dia selalu buat. Apa yang dia selalu buat, di situ dia akan mati. Jadi di mana satu orang itu mati, begitulah dia dibangkitkan di akhirat. Jadi kalau kita banyak bagi masa untuk agama, dalam agama lah kita mati. Jadi kalau dalam agama kita mati, dengan orang-orang agama lah kita dibangkitkan. Jadi itu tuan-tuan, semua sedia mati dalam agama tu. InsyaAllah. Sekarang Amin ya Allah. hari ni tanya Mikael dulu. Ada wajib lagi kan? Subhanallah walhamdulillah. Bab lah.